أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang terus setia bersama My Quran Time, baca faham amal. Moga-moga setianya kita bersama Quran ini akan disaksikan oleh para malaikat. Amin. Akan terus dicatat sebagai amal pahala setiap hari, sebagai amal ibadah kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kita pada hari ini kita akan menyambung kisah yang kita sudah pun pelajari pada hari semalam, dan hari ini kita terus bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz Fazrul. Ya. Ustaz Fazrul sihat ya? Alhamdulillah ya. Terus kita ceria. Terus ceria, gembira ya bersama Al-Quran, walaupun banyak cabaran ujian yang melanda kepada negara kita Ustaz ya. Tapi kita jangan lupa bahawa kita ada banyak lagi nikmat besar. Dan nikmat paling besar apabila kita diajarkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang berada di rumah di Facebook terutamanya boleh share di Facebook untuk pastikan kawan-kawan jangan tertinggal ya. Dan juga ia menjadi rekod kepada kita juga. Ya, mungkin tahun depan bila kita tengok balik, diingatkan balik oleh kawan kita, ada yang like Ustaz ya, naik balik posting dekat Facebook dan kita boleh melihat balik. Dan kita ada kuis-kuis yang sedang disediakan untuk tuan-tuan beraktiviti menjawab soalan di peringkat R&D Yayasan Warisan Rumah Ikhlas. Jadi nanti tunggukan linknya di Facebook group, sudah ada, boleh jawab ulang kaji pada halaman-halaman sebelum ini. Jadi kita mulakan majlis kita dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian? Apa khabar ibu-ibu, ayah-ayah, mak-mak kita tu kat dapur barangkali yang sudah menyiapkan juadah tengah hari awal-awal kerana nak mengikuti Quran Time. Alhamdulillah. Dan ada juga ustaz yang sedang masak-masak tapi telinga mendengar kupasan dan juga bacaan. Alhamdulillah kita bersama dengan Al-Quran. Terima kasih ucap sahabat-sahabat kita. Kalau Ustaz Fazlu ketika di US di mana ya? Di West Lafayette, Indiana. Indiana. Di Indiana. Oh, Indiana ya. Saya jalan Masjid India aja. Indiana. Ada sahabat kita Puan Abdul Khair mengikuti dari Arizona. Oh, okay. Arizona. Subhanallah. Dan juga seluruhlah sahabat-sahabat kita, ada Puan Syamila dari Singapura, sahabat kita Puan Siti Hawa dari Brunei Darussalam, dan juga sahabat-sahabat kita di bumi kita tercinta Malaysia. Dan ada juga daripada Puan Umi Kalsum di Bido Perak. Subhanallah. Special itu. Subhanallah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, mari kita mulakan dengan Ummul Quran Surah Al-Fatihah. Kita baca sama-sama. Hari ini saya nak cuba bacaan salah seorang imam di Masjidil Haram Ustaz. Tapi jadi 1% pun tak apalah. Cuba Ustaz. Siapa tu? Syekh Shuraim. Saya suka. Saya suka. Boleh Ustaz? Boleh. Cuba Ustaz. Baik, sahabat-sahabat Al-Quran semua jom. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Amin. Sallallahu alaihi. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan umum Quran Al-Fatihah memimpin ya Ustaz Tarmizi memimpin bacaan kita bersama bagi tuan-tuan terus kita menyimak bacaan kita dan kita mengambil intipati daripada surah Al-Fatihah tersebut. Kita memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan hidayah ini sebagai hadiah ya dengan penuh gembira kita menerima pada hari ini. Moga-moga itulah yang akan menjadi waste kita Ustaz ya ke akhirat agar tidak kita ke kanan ke kiri ataupun kalau tersesat pun kita kembali balik kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Jadi pada hari ini kita akan melihat menyambung kepada dua kisah ya, dua kisah yang penting iaitu kisah apa? Mari kita lihat kepada sinopsis pada hari ini. Iaitu kisah Nabi Lut, sambungan daripada hari semalam pada ayat 82 hingga 84. Apakah yang berlaku? Bagaimana respon daripada kaum Nabi Lut pada waktu itu sehingga kan mereka diberikan bencana oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana derhaka kepada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita akan masuk kepada kisah ekonomi, masalah ekonomi, cabaran ekonomi oleh Nabi Syuaib, bagaimana Nabi Syuaib memperjuangkan kaumnya yang menipu dalam bab ekonomi dan bagaimana ianya dapat menjadi panduan kepada kita pada tahun ini. Jadi itu adalah dua kisah pada halaman 161. Jadi kita baca dahulu daripada ayat 82 hingga ayat 85 untuk kita melihat kepada kisah Nabi Lut dan juga permulaan kepada kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fazrul dan juga sahabat-sahabat Al-Quran. Kita ada ramai Ustaz hari ini, subhanallah, semua mendoakan masing-masing doa mendoakan. Ada yang doakan untuk kesihatan, ada yang mohon doakan ayah sedang berada di hospital. Mudah-mudahan kita semua doakan. Ya, kita doakan doa ni penting Ustaz ya. Pasal minggu depan kita insya-Allah akan belajar kisah Nabi Musa dan Firaun. Dia punya orang-orang Firaun pun akhirnya pasal dah tak tahu nak buat apa, dia terus minta pada Nabi Musa nak minta doa juga. Ya, jadi jangan sampai kita jadi macam itulah kan. Jadi bila tuan-tuan saling mendoakan ya, ada Firdaus Kamaruzaman pernah muncul dengan keluarganya sebelum ini ya. Ayahnya sekarang di hospital ya. Tuan TAR Kelang. Terkelang ya, kita doakan ayah dia yang hadir juga hari itu ya, menonton bersama di studio. Rasanya itu satu-satunya tetamu kita sepanjang 200 lebih episod ini ya yang dibenarkan masuk ke studio. Kita doakan bersama. Di samping tuan-tuan perempuan yang mungkin berada di hospital, ada kepayahan yang ada, moga Allah mudahkan urusan dan doa daripada rakan yang ghaib yang tidak nampak ini insya-Allah moga-moga Allah kabulkan insya-Allah. Jadi Ustaz, kita mulakan. Ya Ustaz. Sini satu lagi saya nak apa ni, ada puan Hasnah ni ikuti Quran Time sebab sebelum ni dah 3 hari di ward bersambung di rumah pula Ustaz. Dan juga ada puan Katifah from Finland dan juga puan Arina dari Limburg, Germany. Mana ini peminat tetap Quran Time ya. Jadi jom kita sama-sama membaca permulaan ini. Kita berada di akhir juzuk yang ke-8 sebenarnya. Halaman akhir juzuk yang ke-8 muka surat 161. Jom kita mula baca. Saya nak cuba permulaan ini tuan-tuan dan puan-puan, jom kita baca bacaan Murattal Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 82 85 saya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana jawab qaumihi illa innahum unasun yatatahharun fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى
شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 82 hingga 85 menyambung kepada kisah Nabi Lut alaihissalam. Dan dalam ayat 82, dan jawapan kaumnya tidak lain hanyalah berkata, usirlah mereka Lut dan pengikutnya daripada negerimu ini, mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Ini sambungan daripada ayat semalam, ya, apabila Nabi Lut mengingatkan kepada penduduk ataupun kaumnya bahawa kamu mendatangi kepada lelaki, bukan pada perempuan, bal antum qaumum musrifun, kamu ni melampau batas, kamu ni melampau, ya. Jadi bila diingatkan oleh Nabi Lut, mengingatkan dengan tegas, bukannya dengan benci tapi dengan tegas, dengan kasih sayang, tetapi mereka rasakan bahawa respon mereka ialah mereka marah, ya, dan dia nak kata apa, mereka kata usirlah mereka, ya. Ini adalah ekstrim kepada masalah sosial. Kalau kita lihat sebelum ini kisah Nabi Hud ataupun Nuh ini adalah berkaitan dengan masalah politik lah, politik kepimpinan, kemudian bawa kepada masalah sosial iaitu LGBTQ. Ya, zaman sekarang ini pada waktu itu adalah hubungan sejenis di kalangan kaum Nabi Lut. Jadi ekstrim kepada mereka ini, mereka bukan sekadar berbuat jenayah tersebut, ya, tetapi mereka itu nak menghalau orang yang berbuat baik, dan malah mereka mengatakan innahum unasun yatatahharun, ya, iaitu kamu ni rasa diri kamu ni baik sangat, suci, ya, ataupun zaman sekarang orang muda cakap poyo, lah poyo je kan, nak cakap baik konon, ya. Sebenarnya perkataan begitu kalau kita cakap kepada orang yang membawa kebaikan, kita khawatir kita mengikut kepada teknik kaum Nabi Lut alaihissalam. Itu sebabnya dapat kebaikan, kalau kita tak dapat, buat kita diam sahaja dan kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita dah belajar daripada surah-surah sebelum ini, orang-orang munafik, Ustaz, ya, contohnya mereka tak suka kena tegur. Ya, apa-apa saja kena tegur, yang perit, yang kena sentap sikit itu mereka akan melenting. Ya, itu tanda bahawa penyakit dalam hati. Tetapi bagi orang yang okey hatinya, dia menerima ini sebagai teguran kerana ia tahu bahawa itu adalah nazir yang datang daripada Allah, amaran ataupun peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah yang berlaku bila mereka dah nak buat begitu, mereka nak halau ataupun nak musnahkan kepada Nabi Lut alaihissalam? Ayat yang ke-83, fa anjaynah, kami menyelamatkannya Nabi Lut dan juga ahli keluarganya kecuali isterinya. Isterinya bersekongkol dengan kaum Lut tersebut. Dia siap lagi beri maklumat. Ada, kalau kita tengok nanti dalam surah Ibrahim ataupun dalam surah lain, malaikat datang dengan gaya lelaki. Jadi si isteri Nabi Lut ni siap buka rahsia lagi kepada kaum Lut pada waktu itu. Jadi itu sebabnya kita kalau ada sahaja perkara-perkara keburukan, ya, jangan kita forwardkan, jangan benda yang tak pasti kita share dengan orang lain. Khawatir kita menjadi orang yang tidak mendapat rahmat ataupun tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah mengatakan kanat minal ghabirin, ya, isteri kepada Nabi Lut itu adalah termasuk daripada orang yang ditinggalkan, maksudnya dibinasakan. Ghabirin ni kalau kita berjalan, Ustaz, kan, kalau saya dengan Ustaz Tarmizi dengan Ustaz
Tirmizi. Ya. Nah, kalau kita naik kereta bertiga, kemudian tiba-tiba kita rasa macam ada dua kan. Mana ni? Seorang lagi. Itu ghabirin, tertinggal Ustaz Tirmizi. Tapi insya-Allah kita tak tinggalkan Ustaz Tirmizi. Insya-Allah kalau kita pergi Johor ke pergi Kelantan nanti kan, insya-Allah tak tinggal. Jadi ghabirin ini maksudnya ialah Allah tinggalkan dia, tak kisah kerana apa? Kerana dia tidak kisah kepada panduan ataupun peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah balasan kepada kaum Nabi Lut? Wa amtarna alaihim matara. Ya, kami hujani mereka dengan matara. Ya, matara ini bukan hujan biasa, ia adalah hujan batu, hujan bencana. Ya, dan fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Perhatikanlah kepada orang yang berbuat mujrimin. Mujrimin ini maksudnya penjenayah, Ustaz ya. Dia bukan salah biasa. Dia dah buat salah sampai dia derhaka dan menjadi jenayah kepada siapa? Kepada Allah SWT. Jadi LGBTQ ni kalau zaman sekarang ini itu adalah jenayah sebenarnya kalau ianya dibuat dan bersama satu geng dan dia merasakan bahawa orang lain salah. Yang betulnya ialah dia, ya. Tapi kalau katakan dia rasa bahawa saya ada kecenderungan yang berbeza, saya suka lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, ya, banyak perkara yang perlu kita belajar kat situ. Kita kena tanya pakar, Ustaz ya. Dalam wacana Al-Quran sebelum ni kita ada bincang bersama dengan pakar. Dia kata bahawa kalau orang tu ada rasa sesuatu yang tidak normal, dia kena berjumpa dengan kaunselor ataupun psikiatris, disebabkan ini adalah salah satu daripada penyakit. Ya, satu penyakit. Jadi kadang-kadang mungkinlah bila bercakap tentang penyakit begini, dia ada setengah orang tak nak mengaku. Ya, tapi bagi orang yang ibu ayah ataupun masyarakat, kita jangan membenci tetapi kita menyantuni dengan tegas perkara ini. Tapi jangan sampai dia menjadi jenayah. Jadi jenayah ni maksudnya dia kata okey, dia kata itu hak kemanusiaan, yang itu adalah jenayah kalau kita ikutkan pada ayat 84 ini. Jadi salah satu daripada perkara penting dalam kisah Nabi Lut ini adalah jenayah sosial, ya, yang perlu kita beri perhatian. Jangan sampai perkara yang hina keji ini berleluasa, kerana itu akan merosakkan pada sistem sosial masyarakat. Baik. Kemudian kita masuk kepada kisah seterusnya. Masalah seterusnya yang difokuskan oleh Nabi Shu'aib, yang dihantar kepada siapa? Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba, iaitu Nabi Syu'aib dihantar kepada Madian. Kata Nabi Syu'aib, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, beribadahlah, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairah. Sama mesejnya seperti Nabi Hud, nabi-nabi sebelum ini. Ya, qad ja'atkum bayyinatum, ya, telah datang kepada kamu bukti nyata mir rabbikum, daripada Tuhan. Dan apakah yang perlu dibuat, ya? Nabi Syuaib menegur kepada orang-orang pada waktu itu, fa'auful kaila wal mizan, iaitu sempurnakanlah sukatan dan juga timbangan. Kita dah bincang sebelum ini, sudah dicentuh dalam surah sebelum ini, iaitu kail ini maksudnya ukuran, Ustaz ya. Dan mizan ini timbangan. Kalau beli kain 1 meter tu buat 1 meter. Kadang-kadang dia bagi kurang 1 meter kan, ataupun kalau ukuran ataupun timbangan tu dia bagi apa, mangga tu, dia sepatutnya 1 kilo, dia bagi 900 gram saja, pasal dia dah calibrate, awal-awal adjust perkara itu. Ataupun mangga memang 1 kilo, tapi yang okey dia tambah yang busuk, masya-Allah. Okey, itu yang kita rasa biasa kita faham. Tapi lebih daripada itu, bagi tuan-tuan yang kita yang bekerja makan gaji kan, masuk pukul 9, maksudnya memang kena fa'auful kaila wal mizan, ya, maksudnya sambungannya lagi, wala tabkhasun nas asya'ahum, jangan kamu mengurangi pada manusia walaupun sedikit. Maksudnya kalau bos dah kata pukul 9 sampai pukul 5 itu, kita kena tanya pada bos, boleh tak saya masuk lambat sikit kalau nak lambat kan, ataupun cover up balik selepas pukul 5. Pasal ini adalah satu jenayah yang dibuat pada ataupun yang ditegur oleh Nabi Syuaib. Dan perkara ini, Ustaz ya, dia ada lagi tambahan, iaitu di kalangan mereka bila dah suka menipu tu, dia menjadikan mereka ambil duit dan akhirnya kesannya apa istilahnya ripple effect, ya, memberi kesan besar kepada sistem ekonomi. Pasal bila orang tipu, ya, orang ni tipu, dia dapat 900 gram, katakanlah dia penjual kan, dia beli mangga 2 kilo, dia nak jual balik. Tapi dia dapat 1.8 kilo.
Jadi bila dia nak jual balik, dia jual dah kurang harga dia. Jadi dia kena naik harga. Orang sini naik harga. Dan bercakap tentang penipuan ini juga ialah apabila wala tabkhasun nas asya'ahum ini adalah rasuah. Ya, betul Ustaz. Rasuah adalah satu perkara yang diberi perhatian di dalam ayat ini yang kita nak sambung nanti macam mana Nabi Syuaib panjang ayat 85 ini. Betul. Kita bincang sebahagiannya untuk kita fahami bahawa transaksi ekonomi adalah satu perkara yang menjadi panduan penting yang perlu kita uruskan dengan adil dalam kehidupan kita. Membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan. Tahara iaitu bersih ataupun suci 31 kali disebut di dalam al-Quran, dan perkataan ini digunakan oleh kaum Nabi Lut menuduh kepada ataupun memerli kepada Nabi Lut, innahum unasun yatatahharun pada ayat 82, iaitu maksudnya ialah mereka menganggap dirinya suci. Itu satu templak sindiran daripada kaum Nabi Lut. Jadi adakah kita dibenarkan untuk mengeluarkan perkataan begitu, Ustaz? Yes, tak boleh kan. Jangan kita kata nak tunjuk baik konon. Biasanya orang cakap nak tunjuk baik, tak ada orang cakap nak tunjuk jahat konon. Betul. Tak ada setakat ini saya tak pernah jumpa lagi lah orang kata nak tunjuk jahat konon. Dia mesti ada nak tunjuk baik. Jadi jangan digunakan perkataan tersebut. Kalau orang itu macam konon pun kita doakan dia menjadi baik. Dan kalau dia memang nak mengajak kebaikan, mungkinlah tekniknya tersilap sedikit, kita jangan perli. Kerana apa? Khawatir nanti kita bukan perli orang itu, tapi kita perli kebaikan, kebenaran daripada Allah, sehingga kan Allah memberikan bencana kepada kaum Nabi Lut, ditimpa dengan hujan batu dan akhirnya mereka, kalau ikutkan sebahagian lagi katanya diterbalikkan, hancur, tidak lagi berbaki. Betul, kaum tersebut. Jadi kita berehat sebentar, kita akan sambung lagi kisah Nabi Syuaib yang panjang lagi, masih ada lagi sambungan. Kita berehat, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat My Time Al-Quran semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya makin sihat, alhamdulillah. Semoga tuan-puan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala pada wabak ini. Sama-sama kita menjaga penjarakan SOP, cuci tangan sentiasa, jangan kita sambil lewa, sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tak akan berlaku pada diri kita mereka dah termaktub di Lauh Mahfuz. Sama-sama kita usaha, sama-sama kita jaga, insya-Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum. Alhamdulillah, syafakallah ya Syekhna Ustaz Syekh Abdul Karim, guru kita Ustaz Fazrul, pernah menjadi tetamu berkongsi dengan kita. Syekh Abdul Karim kini berada di Hospital Sungai Buloh, dan dikhabarkan Ustaz Syekh Abdul Karim dah semakin pulih daripada COVID ini. Mudah-mudahan Allah SWT terus kurniakan kesihatan kepada Syekh Abdul Karim, juga seluruh sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Kami doakan dikurniakan kesembuhan, dan juga Puan Nur Syah Syafi'i, doakan ibu dan adik saya juga sekarang sedang dirawat COVID. Ibu saya umur 90 tahun menonton kita. Allah SWT mudah-mudahan kurniakan kesembuhan Ustaz amin, dan amin, dikurniakan perlindungan insya-Allah taala, amin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak terus berkongsi tentang pengajian tajwid kita pada hari ini. Jom kita sama-sama belajar. Hari ini izhar mutlak. Itulah kita nak masuk dalam maklumat tambahan kita, perkara-perkara yang menegah dari berlakunya idgham dalam hukum nun sakinah ataupun tanwin. Apa dia? Apabila berhimpun nun sakinah ataupun tanwin dengan huruf idgham dalam satu kalimah yang sama, maka wajib diizharkan bacaan kita, dan ia dinamakan izhar mutlaq. Dalam Al-Quran ada 4 tempat ini, ataupun 4 jenis ataupun perkataan ini dalam Al-Quran, iaitu yang pertama kalimah
Sinwan. Yang pertama kalimah dalam Al-Quran ada 4. Yang pertama sekali ad-dunya. Ad-dunya dalam surah An-Nahl ayat 30 kita baca hadhihi dunya, kan, hadhihi dunya contoh dalam surah An-Nahl, ataupun doa selalu kita baca rabbana atina fid dunya. Jadi dia berkumpul dalam satu kalimah, Ustaz. Nun mati bertemu dengan ya. Sebelum ni kita belajar idgham ma'lunah dunya, tapi bila satu kalimah bertemu dalam satu kalimah, dia tak ada idgham ma'lunah tu, dia jadi izhar mutlak. Maknanya kita kena jelaskan dunia, tak boleh dengung kat situ, jelaskan bacaan kita. Yang kedua antaranya kalimah bunyan dalam surah As-Saff ayat yang keempat, kan, ka'annahum bunyanun. Bunyan tak boleh dengung bunyi. Sebab apa tak boleh? Sebab dia bertemu nun dengan ya dalam satu kalimah, dia tak jadi idgham ma'lunah. Yang ketiga kalimah sinwanun wa nakhilun sinwanun. Nun mati bertemu dengan waw juga tak boleh dengung kat situ sebab dia berjumpa dalam satu kalimah. Dan contoh yang terakhir qinwanun, iaitulah contohnya qinwan dalam surah Al-An'am ada wa nakhilu tal'uha qinwanun. Jadi 4 kalimah ini, bunya, dunya, sinwan, qinwan, 4 kalimah ini bila kita bertemu dalam Al-Quran kita tak boleh dengung. Sebab apa? Sebab nun mati atas tanwin bertemu dengan huruf-huruf ini dalam satu kalimah yang sama. Wallahu a'lam. Nama dia izhar mutlak. Izhar mutlak, Ustaz, ya. Jadi itu jangan sampai ada dengung kat situ ya. Salah bacaan tu. Alhamdulillah, itu pelajaran penting untuk kita. Tak banyak perkataannya, ada 4 sahaja. Tapi maksudnya perlu dibaca dengan izhar. Ya, dengan jelas. Mutlak sebentar tadi. Baik Ustaz, terima kasih. Kita nak teruskan Ustaz ya. Pelajaran kita ataupun bacaan kita sebentar tadi kita sudah pun membaca sehingga ayat yang ke-85 dan kita melihat permulaan kepada kisah Nabi Syuaib, peringatan daripada Nabi Syuaib, fa'auful kaila wal mizan, ya, sempurnakan sukatan dan timbangan, wala tabkhassun nas asya'ahum, jangan kurangi daripada hak manusia. Jadi perkara ini yang perlu kita beri perhatian, ya, kerana ia membawa kepada apa? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan membuat kerosakan. Bila orang dah menipu Ustaz, dalam bab ekonomi ini, dia memberi kesan inflasi yang tinggi. Kalau katakan kita berbincang tadi tentang rasuah contohnya, ya, yang kita perlu perangi habis-habisan. Tapi perangi ni Ustaz, ya, dia ada dua, sama ada pemberi dengan yang diberi. Kalau pemberi itu dia nak bagi, kemudian yang diberi itu tak nak terima, tak nak, tak jadi juga. Betul. Jadi tapi cabarannya ialah kalau orang tu tengah tak ada duit, kan, tengah berhenti kerja, kemudian ada orang kata nah letak bawah meja. Betul. Dalam sampul buka-buka ada 30 keping contohnya, RM1 kot kan, 30. Ia adalah cabaran. Itu sebabnya tuan-tuan sekalian, dalam kita membaca ayat 85 ini, kita perlu ada jati diri kekuatan iman tersebut. Ya, seperti mana yang saya cerita sebelum ni Ustaz, ya, ada orang yang nak minta tolong, saya minta tolong dia, maksudnya bagi servis. Dia kata nak resit ke tak nak resit. Kan. Jadi bila nak resit tu tahulah itu datang daripada organisasi je. Bila tak nak resit, itu masuk dalam poketnya, malah dia akan mudahkan kerja kalau diberikan sesuatu. Tuan-tuan, ini perkara yang kita kena beri perhatian, ya, walaupun mungkin kena lebih sedikit, kita kena bayar untuk dapat resit, untuk ikut peraturan, mungkin perit sedikit. Kita doakan kita bukanlah sebagai orang yang menyokong kepada kerosakan. Wala tufsidul fil ardi ba'da islahiha. Dan akhirnya nanti dia meribak-ibak. Orang lain pun rasa saya nak mudah, saya kena bayar, ya, dan akhirnya kerosakan berlaku. Dan daripada harga RM1 boleh jadi sampai RM3 Ustaz. Betul Ustaz. Rasuah kesannya ke dalam masyarakat. Zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, itu adalah lebih baik jika kamu orang yang beriman, ya, kerana walaupun mungkin peritlah, ya, kita doakan tuan-tuan, perit memang perit, ya, kalau kita bertemu dengan orang yang mesti kena hulur baru jalan kerja, tetapi kita tidak, kalau kita beriman, kita kena jaga perkara ini, ya, itu lambang kepada komitmen kita kepada Al-Quran, dan kita boleh ubah, ya, pasal kalau negara kita ini memang rankingnya memang drop Ustaz, ya, dari segi indeks rasuahnya, ya, jadi perlu kita beri perhatian, dan panduannya sudah ada di dalam ayat 85 ini. Dan ayat 86
kita nak baca sampai ayat 87 Ustaz, sambungan kisah Nabi Syuaib. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita sekarang nak baca ayat 86 dan ayat 87 yang merupakan ayat yang terakhir dalam juzuk yang ke-8. Mari kita baca dua ayat akhir ini. Saya nak cuba, saya minat Ustaz bacaan Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, salah seorang qurra kita, dan saya daripada kecil memang saya suka sangat mendengar bacaan beliau, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Jadi saya nak cubalah baca Ustaz. Kalau tak jadi tu Ustaz Faz jangan marah ya. Okey, sahabat-sahabat Al-Quran, jom kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 86 dan 87 ini menyambung kepada kisah Nabi Syuaib, perjuangan ekonomi. Dan bila bercakap tentang perjuangan ekonomi ini, bukan sekadar bab jual beli tetapi bab penipuan, bab rasuah itu. Jika kita dah bincang sebentar tadi, sebenarnya tuan-tuan yang berada di rumah, kita boleh menjejak ataupun mengikut Nabi Syuaib apabila kita sendiri adalah orang yang tidak menipu ketika di tempat kerja, kita tidak ambil kepada kertas pen di pejabat, kita tidak ambil peluang untuk mengular contohnya Ustaz ya. Dan dalam masa yang sama ialah kita tidak menyokong kepada sesiapa yang nak beri ataupun kalau nak lancar sesuatu kita beri sesuatu ya. Dan menariknya ialah tadi ada yang kata kalau katakan tak bagi duit pelincir Ustaz, kereta tersadai. Kan. Jadi memang itu adalah perjuangan kita tuan-tuan sekalian ya, yang kita kalau boleh sekarang ini kita ada SPRM, kita beri laporan tersebut. Moga-moga ini akan menyebabkan kita berhukum dengan hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan beri kemenangan dan kejayaan pada tuan-tuan puan-puan ahli keluarga. Ini yang kita akan baca pada ayat yang akhir 87 nanti. Jadi apakah yang diingatkan lagi oleh Nabi Syuaib? Wala taqudu, jangan kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakutkan dan menghalang orang beriman daripada jalan Allah dan ingin memesongkannya.
Jadi apakah mereka buat? Mereka suka duduk dekat tepi-tepi lorong Ustaz ya. Dia kalau kita orang ialah kalau kat sekolah menengah tu kan ada senior boleh duduk kat tempat tu, kemudian ada junior ke ataupun ada kalau kita tengok dalam kisah-kisah kat tepi kampung ke dia mengurat anak orang ke apa sebagainya kan. Wala taqudu itu adalah perkara yang ditegur oleh Nabi Syuaib. Kerana ini adalah masalah ekonomi dan juga masalah sosial yang ditangani oleh perjuangan akidah. Bila makin seseorang itu dekat dengan Allah, dia tidak akan duduk di tempat untuk apa? Menakut-nakutkan, yang pertama. Yang kedua, watasudduna an sabilillah, untuk menghalang daripada orang-orang nak buat baik. Ya, orang nak buat baik disusah-susahkan. Jangan kita buat begitu. Dan juga yang ketiganya, mereka berada di tempat untuk watarunaha iwaja, untuk ajak orang ke arah yang terpesong. Ya, dia cuba untuk memesongkan orang ramai agar jangan sampai. Pasal apa Ustaz? Sebenarnya di sebalik semua perkara ini ada elemen-elemen nanti tolong dapatkan servis daripada saya. Awak nak protection, okey, bayar saya, nanti saya akan lindungi kawasan sini. Ini gangster-gangster yang wujud, dan kita jangan sampai menyokong kepada gangster-gangster untuk kita melakukan ekonomi. Ya, pada zaman sekarang ni bisnes-bisnes ini sebahagiannya itu belakangnya ada gangster Ustaz, baru dapat lancar, ya, dapat cover up, maksudnya tidak akan dibongkarkan rahsianya. Jadi perkara ini dinyatakan oleh Allah, kata apa? Wadhkuru id kuntum qalilan fakatharakum, ya, fakatharakum. Ingatlah kamu dulu sikit, kamu ni tidak ada kuasa, sekarang kamu diberi lebih, kamu ada pangkat kuasa. Jangan salah guna kuasa. Kamu dulu mungkin tak berniaga, tak untung, kemudian bila dah untung kamu nak tekan orang lain lagi. Kamu dulu kecil staf biasa, bila naik pangkat Ustaz ya, baru jadi penguat kuasa je, dah kalau nak risit ke tak nak risit. Contohnya kan. Itu adalah perkara yang Allah akan tanya, wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin, perhatikanlah, lihat kepada apa kesan orang yang membuat kerosakan. Jadi sebenarnya kalau offer nak tiket dan nak risit ke tak nak risit, ataupun kalau bagi RM5 tak apalah encik boleh jalan, ya, sebenarnya itu adalah perosak yang Allah nyatakan pada ayat 86, dan Allah ataupun malaikat pernah menyatakan soalan ini pada ayat 30 surah Al-Baqarah. Tak puas hati dengan khalifah yang akan diciptakan, kerana apa? Tak nak jadi perosak. Biasa kita cakap tak nak jadi makhluk perosak Ustaz kan, tetapi perosak-perosak ini kadang-kadang dia berkeliaran. Ya, yang kita jangan sokong, dan kita doakan Allah akan beri pertolongan kepada kita. Dan mungkin ada yang kata bahawa susah kan. Sekarang ni kat mana-mana ada. Contohnya jawapannya ada pada ayat 87. Kita baca sekali lagi Ustaz. Boleh? Terima kasih Ustaz. Ayat ke-87 tuan-tuan dan puan-puan. Jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatul lam yu'minu فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. Sadaqallahul azim. Jika ada sekumpulan di kalangan kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada yang tidak beriman, maka bersabarlah hingga Allah tetapkan keputusan antara kita, dialah sebaik-baik hakim. Ini nasihat kepada kita Ustaz ya. Kalau tuan-tuan kita nak membantras kepada rasuah, kita nak membantras kepada penipuan dalam ekonomi, ya, kadang-kadang diminta bayar begini tapi dapat begitu je. Lepas tu minta-minta lagi, suruh bagi yang lebihnya, kata awak tak layak mendapat kan. Kalau ada perkara begitu, ataupun sepatutnya bantuan kepada orang A contohnya belum dapat 10 tapi yang sampainya 8 je Ustaz. Yang 2 lagi tu commission. Ya, kalau ada perkara begitu, kalau kita rasa saya tak setuju, saya akan bangkang, saya akan cuba, saya tidak akan bersekongkol dengan perkara itu. Kalau tuan-tuan kata bahawa tuan-tuan wa in kana ta'ifatun minkum amanu, beriman dengan amanah dan jujur, tetapi ada satu kumpulan wa ta'ifatun lam yu'minu, tidak beriman, fasbiru,
Allah kata apa? Bersabarlah, teruskan perjuangan itu hatta yahkumallah bainana. Sampailah Allah menghukumi, menetapkan keputusan di antara kita. Allah pasti akan tolong, Allah pasti akan backup kepada orang-orang yang jujur dalam transaksi di dalam kehidupan. Tetapi kita jangan sampai kita kata rasa orang lain dah buat, saya nak buat macam mana kan? Saya kerja kat sini. Orang atas buat, takkan saya tak buat kan? Jadi perkara itu tuan-tuan kena kuat semangat. Ini nasihat daripada Allah untuk saya kepada tuan-tuan sekalian. Fasbiru, memang kena sabar. Kalau tadi kan, kalau ambil resit kena bayar lebih. Kan? Kalau katakan apa? Kalau katakan kena bayar saman tu boleh tahan juga Ustaz kan ya. Tetapi berbanding dengan kita kata tak apa encik, yang RM10 dia cukuplah. Tak ada 10 pun 5 cukup. Kan. Kalau dia cakap begitu, kita kata ya Allah, Engkau akan menghukumi, akan menetapkan keputusan, wa huwa khairul hakimin. Subhanallah. Dan dialah yang sebaik-baik pemberi keputusan, dia sebaik-baik hakim, dialah sebaik-baik yang amat bijaksana. Allah lebih bijaksana. Allah sedang menyiapkan kita untuk apa tuan-tuan? Untuk kemenangan dalam kehidupan. Inilah yang disampaikan pada ayat 87, membawa kita kepada situasi kita pada hari ini. Sama-sama kita perhatikan, iaitu itu tuan-tuan ya. Get out, okay, go away. Siapa yang suruh tu? Golongan yang homoseksual, LGBT. Ini adalah ekstrim. Bila perkara ini tidak dibantras, maka dia jadi dominan kepada masyarakat, sehingga kan orang yang betul, kita tidak mahu nanti anak nak berkahwin, dia kahwin dengan satu jenis, kan? Pasal apa? Pasal kalau kita tidak nasihat elok-elok, kita tidak menjadikan ini sebagai satu perkara yang perlu dibantras, ya. Dan sebelah kanan itu berkaitan dengan macam mana siksaan yang telah diberikan kepada orang-orang terdahulu. Kita tidak mahu kita ini diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jangan sampai kita menerima itu sebagai peraturan yang dibenarkan di dalam negara. Dan di bawah itu peringatan berkaitan dengan timbangan, ya. Jadi kadang-kadang orang nak ambil kesempatan ustaznya, dia take it easy kan. Dia satu dah dia mungkin sembahyang, ya, tetapi yang bab timbangan dia rasakan mudah-mudah sahaja, ya. Jadi perkara ini perlu kita beri perhatian. Jangan sampai bagi duit baru buat kerja, tak ada duit tak jalan. Membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini, iaitu pada ayat 84, jaga diri dan keluarga daripada menjadi penjenayah dalam agama dengan terlibat menyokong kepada LGBTQ ini sendiri. Yang pertama. Yang kedua, penuhi ukuran sukatan dan timbangan dalam urusan muamalat sesama manusia. Yang bekerja, jangan ambil bayaran lebih daripada apa yang diakadkan, kerana ia adalah satu perkara yang penting di dalam orang beriman. Dan yang ketiga, jangan mengganggu kehidupan sosial orang lain. Kita mudahkan urusan orang buat baik, orang nak buat tak baik itu kita tegur-tegur, nasihatkan, kerana itu adalah perjuangan untuk kita bersama dengan Nabi Syuaib sampai di akhirat nanti. Kita doa pada Allah SWT, Allah izinkan kita beramal dengan pelajaran pada hari ini. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa mak ayah kami ya Allah, dosa-dosa mak ayah mertua kami ya Allah. Kasihani mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami di akhir juzuk yang ke-8 ya Allah, di halaman 161 ini ya Allah, banyak yang telah kami baca, banyak yang telah kami pelajari ya Allah. Alangkah beruntungnya, alangkah nikmatnya kurniaan-Mu, kesempatan masa yang diberikan kepada kami untuk bersama dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim ya Allah. Maka ya Allah, kurniakanlah lagi peluang buat kami untuk bersama dengan kalam-Mu Al-Quran, menjadikan hati kami hati yang senantiasa rindu akan Al-Quran, dan dikuatkan hati kami untuk berusaha sedaya upaya kami mengamalkannya birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ini orang-orang yang memudahkan urusan orang lain ya Allah. Lantaran itu Engkau pula memudahkan urusan kami ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ini orang-orang yang menjaga amanah yang dikurniakan kepada kami. Timbangan-timbangan, ya Allah, jual beli kami, ya Allah. Kurniakan kejayaan buat kami dan jauhkan daripada kami melakukan kerosakan-kerosakan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Perkenankan doa kami, ya Allah, agar mata kami, mata yang senantiasa dicerahkan membaca Al-Quran, lidah kami, lidah yang dilembutkan, difasihkan menyebut kalimah-kalimah-Mu Al-Quran, telinga kami, ya Allah, telinga yang mendengar bacaan ayat suci Al-Quran, turun ke hati kami mengamalkannya, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menjadikan kita, keluarga kita adalah di kalangan orang-orang yang sentiasa terpelihara daripada fahisyah, perkara keji, dan juga sentiasa jujur amanah. Inilah yang kita ingin sebarkan, kesedaran dalam tabung gerakan Al-Quran, satu platform tuan-tuan boleh menyokong dan kita sama-sama gerakkan pada masyarakat, iaitu sumbangan tuan-tuan, idea tuan-tuan untuk memastikan masyarakat ini jujur, tidak suka kepada pemberi rasuah dan juga tidak menawarkan rasuah, kerana ini adalah salah satu penipuan yang akan menyebabkan ekonomi negara, negeri, keluarga kita akan terperosok kerana kebejatan, kerosakan yang dibuat oleh orang lain. Itu tanda kita makin beriman, makin dekat dengan Quran, makin dekat dengan solat. Itu kesannya. Dan insya-Allah kita bertemu lagi ulangan pada jam 5, jam 10 dan jam 6 petang. Rancangan ini dibawakan oleh Mofas, mendoakan tuan-tuan terus jujur, terus anti rasuah, perangi rasuah sebenar-benarnya. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna My Quran Time itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mofas.